Dalam episod 3 podcast kali ni, kita akan cerita tentang lebih lanjut cara marketing, cara digital marketing lah untuk bisnes restoran dan kafe atau gerai. Maksudnya spesifik untuk F&B yang niaga offline lah. Niaga offline tapi nak gunakan media digital untuk buat marketing. Faham? Okay. Berapa orang nak join? 4 orang. Okay, 12 orang nak join. Minta tolong 12 orang yang join ni tekan button share dan sharekan sesi live ni ke profil anda supaya ilmu ni kita dapat capai lebih ramai orang, orang dapat manfaat daripada sesi live hari ni. Bak kata pepatah, kata mutiara kata lah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang menyebarkan manfaat. Jadi minta tolong sebarkan sesi live hari ni, tekan butang share dekat bawah, share dekat profil anda, ataupun copy link share dekat grup WhatsApp family ke, kawan-kawan yang memerlukan ke. Kongsikan sesi live hari ni khususnya untuk yang buat perniagaan F&B. Okey, tanpa membuang masa, sekarang jam pun dah 12.35, kita mulakan podcast episod 3. Jom sembang marketing bersama saya Daniel Arif dan Tuan Nizam. Saya Nizam. Nizam je. Okey, Muhammad Nizam. Okey, saya Nizam. Okey, dalam episod 3 kali ni kita akan cerita secara kasarnya topik-topik macam untuk digital marketing lah. Baik. Kalau kita buat bisnes F&B ni, restoran atau kafe, mana lebih sesuai? Run ads ke, atau nak guna paid review influencer ke, ataupun nak buat konten sendiri ke, mana yang sesuai? Jadi sebenarnya dia tak ada mana yang sesuai, semua sama power. Semua strategi marketing yang ada dalam dunia ni sama power kalau kita buat lah. Yes, betul. Kalau kita baca, tengok video tapi tak buat-buat, dia tak power juga benda tu. Okey, Waalaikumsalam Tuan Zuhair Zahar dan Waalaikumsalam Tuan Aril San. Okey, jadi apa kita nak mulakan hari ni, Nizam? Saya nak tanya pasal satu yang saya dengar, ada cerita pasal buku LIM. Ini apa buku LIM sebenarnya? Saya ada cerita, dengar tuan cakap tadi. Buku LIM. LIM tu short form. 50 idea marketing. Okey. Buku 50 idea marketing ni saya tulis khas untuk pemilik bisnes dan founder. Jadi saya sangat recommend mana-mana pemilik bisnes dan founder bisnes dapatkan buku 50 idea marketing ni, sebab dalam buku 50 idea marketing ni saya himpunkan strategi, case study, idea dan tip-tip marketing yang berkesan, yang power untuk naikkan jualan bisnes anda. Dan apa yang terkandung dalam buku ni bukan strategi atau case study teori semata-mata. Dia berdasarkan case study bisnes produk-produk yang saya pernah jual, dan juga masa saya kerja kat agensi marketing dulu, klien-klien saya pernah handle kan. Jadi saya masukkan dalam case study dalam buku ni lah. Cuma kebanyakan klien-klien kita tak disclose dalam ni sebab PNC, private and confidential. Tapi walaupun anda tak tahu siapa klien saya, anda masih boleh copy strategi ni, sebab strategi ni kita dah banyak kali copy, replicate pada banyak bisnes dan dia kebanyakan masanya menjadi. Kita cerita probability game. Bukan kata dapatkan buku ni confirm sale naik. Tak. Minta maaf. Dia adalah menaikkan kebarakalan kita punya bisnes menjadilah marketing kita power. Kebarakalan bisnes kita nak pergi pun power. Dia lebih tinggi. Tapi kata bukan 100% sebab bisnes ni bukan marketing semata-mata. Marketing dengan sales ni dia kira macam tiang tonggak dalam bisnes. Tapi ada lagi benda lain, operation kenalah padu. Contoh kita buat marketing untuk restoran, viral tapi operation tak boleh cover. Sekejap dalam padu dia jadilah macam Karen's Diner, viral lepas tu senyap, semua orang dah tak repeat. Orang menyampah servis lembab. Ataupun kita buat marketing power, sale power, profit padu, tapi at the end akhir tahun bisnes masih rugi sebab apa? Management ke laut. Jadi marketing dengan sales ni untuk dapatkan sales dengan profit, tapi perlu juga adalah elemen-elemen lain dalam bisnes untuk naikkan bisnes tu lagi maju. Operation, money management, accounting semua. Okay, jelas. Dan 50 ni tak banyak ke? 50 ni sebenarnya tak banyak sebab apa? Sebab bila baca buku ni, kita perlu ambil 3 ke 4 idea je yang kita nak implement sekarang. Bukan ambil semua 50 terus buat bulan ni. Memang tak boleh. Baca semua, pilih 3 dengan 4 yang kita nak boleh implement terus, dan kita tengok dalam masa sebulan sales kita naik tak. Kalau at least naik 30% pun, saya berdasarkan pengalaman saya, kalau guna salah satu strategi dalam buku ni, sekurang-kurang sales kita akan naik 30%. Paling minima. Selebih yang paling tinggi naik 500% pun ada. So pilih yang strategi yang sesuai dengan bisnes kita lah. Maksudnya cara guna dia. Lagi satu nak tanya, kalau orang nak beli buku ni, ada kat kedai buku ke? Kalau nak beli dekat Shopee ada ejen yang masukkan, tak salah saya. Tapi tu bukan saya punya officially. Ejen tu masukkan, tapi boleh je beli dari ejen, tak ada masalah. Kalau nak beli daripada saya, memang online saja buat masa ni. Kita tak masuk dekat kedai buku offline lagi buat masa ni.
klik dekat link. Siapa yang join podcast ni, dekat description video live ni ada link kan. Okay, klik link untuk dapatkan buku 50 idea marketing ni lah. Okay, faham. Sekarang dah bulan Ogos ya tuan. Kita dah masuk 1 Ogos hari ni. Dan banyak situasi yang mana orang dalam keadaan yang tengah mencari-cari macam mana nak boost lagi. Sebab kita dah masuk kuarter yang terakhir untuk tahun 2023 ni. Mesti diorang nak kejar target. Setiap bisnes mesti ada KPI untuk diorang untuk setiap tahun untuk capai lah. Jadi macam topik kita hari ni adalah berkenaan kedai makan. Tapi saya ada nampak tau, dari tadi saya perhati je kotak ni. Kotak. Ni kotak misteri. Saya tak tahu ni. Tulis kat sini Canva tau. So apa tuan nak cerita sebenarnya pasal kotak ni dulu? Hari tu sebenarnya Sabtu ni saya ada event tau dengan syarikat property hartanah. Saya salah satu speaker lah untuk train property agent mereka macam mana nak buat konten TikTok untuk jual rumah. Baik. Tapi disebabkan event tu dah terlalu dekat, saya nak print business card, tak sempat nak cari kedai mana semua. Jadi saya buka Canva untuk design je. Tapi tak tahu nak print mana. Tapi lepas kita godek-godek Canva, saya design, rupa-rupanya dekat Canva tu sekarang ada button boleh print terus. Maksudnya design dekat Canva, business card tu terus sampai ke rumah kita. Jadi inilah dia. Ni sebenarnya business card yang saya print daripada Canva. Dia daripada Singapura tau. Dan saya pun tak sempat tengok lagi isi dia. Ni baru nak unboxing. Nak saya bayar lebih kurang RM60 untuk business card. RM60 satu kotak. Satu kotak ni ada entahlah berapa business card, 50 rasanya. RM60. Saya tak tahu harga dia mahal ke murah, tapi kenapa saya print daripada Canva sebab dia mudah. Design dekat Canva, terus print jadi business card. Jadi kita baru nak buka, nak cabut. Ni kira unboxing kan ni? Unboxing. Berbaloi tak? tak? Tengok live dululah unboxing business card. Orang kata daripada Canva direct. So dia datang daripada Singapura. Printed by Singapore punya company lah. Saya pun tak tahu sebenarnya, tapi kat belakang ni alamat dia tulis Canva. Canva Shipping Department Singapura. Mungkin Canva ada buka hub dekat Singapura untuk shipkan business card. Tapi saya tengok bukan business card je tau, macam-macam benda boleh print. Banner, banting, flyer, nampak tak? Canva punya, macam mana dia punya presentation. Dalam kotak ni, dia bukan business card, dia bukan terus business card, ada lagi kotak. Dalam kotak ada kotak. Dalam kotak ada kotak, baru ada business card. Okay, kita tengok unboxing experience daripada Canva. Apa ni? Kertas. Dia nak bagi nampak gemuk sikit. Ni business card saya. Basic business card lah. Okay, nampak tak? Ada business card. Okay, nampak. Ini memang printing lah. Business card ni dah jadi macam iklan lah sebenarnya. Sebab saya memang sengaja buat business card yang ikut elemen marketing. So belakang ni ada copywriting dia. Ada copywriting lah, nampak. Nama saya Daniel Arif. Tak ada degree marketing, tapi di belakang ni ada sambung lagi copywriting lah. Ini untuk networking session, nanti saya nak jumpa agent property Sabtu ni. Jadi inilah, nampak tak mudah sekarang. Tapi apa yang saya belajar daripada Canva ni adalah macam mana Canva ni dia lawan kita kemaskan Dia kira story sikit lah pasal story Canva sikit ni. Pasal Canva dan apa pengajaran marketing dan bisnes kita boleh dapat daripada Canva ni. Okay. Saya nak cerita tentang, sebelum kita cerita pasal restoran dan kafe, satu pelajaran kita boleh dapat dari Canva adalah macam mana Canva ni dia boleh lawan Adobe Photoshop yang memang dah senior lah dalam bidang software design ni. Macam mana Canva boleh lawan? Boleh dimasuk market yang dah dipegang oleh satu syarikat jerung. Macam ni dia lawan lah. Okay. Dia boleh beat dia market lah. Dia benar market. Sebab saya pernah baca founder Canva ni, dia punya story adalah dia dapati masa sebelum Canva ni diwujudkan belum ada software ataupun designing tools yang mudah guna. Kalau nak belajar Photoshop dia ambil masa sebenarnya. Tapi betul. Macam mana nak design software yang simple, yang boleh design simple-simple. Jadi sebab tu founder dia keluarkan Canva. Tapi kita tengok seiring dengan masa berlalu, sekarang Canva ni memang dah popular lah. Orang Photoshop tu memang ada. Photoshop ni market designer yang betul-betul hardcore. Yang memang professional punya designer, freelance designer yang buat serious job designing, dia akan pakai Photoshop. Tapi kalau macam contoh saya bukan designer, saya nak buat business card cepat, macam mana? Pakai Canva lah. Nampak tak? Canva dia dah pegang dia ada market dia. Photoshop market dia, Canva market dia. Nak kata dia bersaing tak? Dia bersaing, tapi masing-masing ada audience berbeza. Sama juga kalau kita berniaga restoran kafe. Kita kena tahu dulu kat market ni siapa dia punya player utama, dan kalau kita nak masuk market, siapa macam mana kita nak macam differentiatekan kita dengan pesaing. Dan apa saya belajar daripada Canva ni, dia macam mana dia scale business tau. Dulu dia offer Canva tu guna percuma. Lepas tu dia bagi subscription, bayar Canva untuk guna Canva Pro. Ada gambar cantik-cantik, video yang cantik-cantik, yang stock image, stock foto. Tu dia scale lah business ni, maksudnya dia tambah product offering.
Okay. Macam mana dia scale lagi? Sekarang dia tambah business service printing lah. Betul. Nampak tak? Orang guna Canva buat design poster, design business card. Kita langgan Canva Pro bayar. Lepas tu nak print business card bayar lagi. Nampak tak? Dia punya revenue stream tu macam mana? Dia ada income daripada langganan software, bukan software lah, tools online. Dia ada juga income daripada printing. Sekarang ni printing business card, printing flyers, banner. Saya tak pasti ada ke tak banner banting. Tapi kalau ada memang pandu lah. Semua boleh buat dalam tu kan. Nampak tak? Itu yang kita boleh belajar daripada Canva. Jadi saya nak tanya penonton-penonton yang tengok podcast kita hari ni, daripada story Canva ni, apa yang anda belajar? Mungkin ada sesuatu yang saya tak perasan. Kalau Nizam macam mana? Apa benda yang belajar daripada story Canva ni? Saya dulu belajar Photoshop. Dan lama lah, sebelum tu ada Canva lagi. Memang leceh lah, banyak benda nak buat. So banyak benda saya kena belajar dah lah. Nak kena belajar Photoshop, kita nak kena belajar Adobe Illustrator pula. So dua software kat situ, dan cost untuk software tu bukan pirate punya memang mahal. Kalau pirate ni korang boleh beli kat Shopee, tapi tak digalakkan. Sebab kalau korang kena tangkap, kena denda tau. Betul. Ini bukan nak menakutkan, tapi this is the real thing. Okay, dan Canva muncul, dia memudahkan kerja dalam designing benda yang simple poster untuk social media, untuk business, untuk kedai makan and so on. Dan ada setengah designer tak berapa galakkan. Ini professional designer lah. Diorang dah biasa dengan tools AI dan Photoshop. So diorang sebenarnya kurang minat guna Canva sebab setengah tu menggunakan terms-terms grafik yang mana memudahkan untuk printing. So terpulang pada tuan-puan, kalau tak ada graphic designer boleh je guna Canva. So depends lah pada penggunaan kan. Dan biasanya kalau kita nak hantar kat printing company printing luar, dia tak banyak yang reject lah. Kalau kita hantar format Canva ni banyak nak, kalau boleh Photoshop atau AI, JPEG pun kadang-kadang ada juga yang terima, ada yang tak terima. JPEG lah. Macam kawan saya buat, dia memang kalau kata nak buat logo, dia orang ambil daripada Canva, dia bagi kat kawan saya buat grafik. Dia kena trace balik. Dia kena trace balik, jadikan vektor. Yes, baru dia punya tu betul-betul pure dan kuat. Baru boleh buat printing. Jadi tak pecah lah. Macam itulah cerita dia. Kita boleh terus sekarang design kat Canva, terus print sampai ke rumah. Memudahkan kerja kita semua buat daripada rumah, tak payah keluar rumah, tak payah kedai printing. Sesuai sangat untuk one man show. Betul. Okey, kita cerita pasal topik restoran dengan kafe lah. Dah panjang sangat pasal Canva ni. Kita dah panjangkan cerita kita Canva. Okey, saya pernah juga run iklan untuk kedai makan semualah, tapi saya nak tahu daripada Syed tuan, apakah strategi marketing yang berkesan untuk F&B lah, maksudnya yang mana yang betul-betul sesuai untuk run dalam era 2023 ni. Okey, jadi soalan ni selalu ramai orang tanyalah, strategi marketing apa yang paling berkesan untuk bisnes F&B seperti restoran dan kafe? Sebenarnya semua strategi marketing berkesan, tapi dia ada syarat. Syarat dia yang pertama kita kena buat, kedua kena buat dengan konsisten, bukan buat 1-2 hari lepas tu off. Dan kebaikan masanya kalau kita baru dapat idea buat satu-satu strategi marketing, kita kena implement sekurang-kurangnya 2 minggu. Baru kita boleh judge sebenarnya benda ni berkesan tak berkesan. Tu minima 2 minggu bukan baru buat 2-3 hari tengok tak ada effect lah. Tak. Sebab apa? Sebab contoh kita implement satu strategi marketing, kita buat satu offer produk baru dekat restoran kita. Hari ni kita iklankan, bukan hari ni dia turun atas restoran. Mungkin dia tunggu weekend ni nak ajak family makan. Mungkin dia tunggu minggu gaji. Sebab tu saya kata apa-apa strategi marketing pun berkesan. Tapi penting kita kena test, buat konsisten sekurang-kurangnya 2 minggu. Kalau kita rasa paid review paling sesuai untuk bisnes kita, buat paid review. Cari 10 influencer, buat konsisten. Kalau kita rasa macam paid review ni leceh, ads lagi senang. Run ads on terus 2 minggu minima, tengok impact dia macam mana. Tu 2 minggu minima. Tapi kalau tanya saya recommend konsisten sebulan. Sebab sebulan lagi kita boleh nampak impact dia lah. Faham tak? Faham. So perlu retargeting jugalah dalam pengiklanan untuk F&B ni. Okey. Dalam pengiklanan F&B sebenarnya saya tak berapa, bukan F&B je lah, dalam zaman sekarang saya sebenarnya tak berapa recommend retargeting sangat dah. Sebab kalau kita buat ads, contoh kita buat 5 ads dengan 5 content kreatif berbeza, sebenarnya dia akan target balik audience yang pernah engage dengan iklan kita. Dia dah jadi iklan sekarang, kalau kita tak retarget kat customer audience pun, dia dah jadi auto retargeting dah. Kalau tak percaya, tengok ads kat Facebook, cuba engage dengan mana-mana ads tu, nanti kita akan tengok daripada company yang sama, page yang sama, ads yang variasi lain pula. Faham. Jadi kalau kita buat banyak-banyak content run ads, dia akan auto pergi ke audience yang sama jugalah. Dia dah jadi auto retargeting. Sebab tu saya tak recommend pun buat retargeting sekarang. Cost retargeting pun lagi mahal sekarang. Kalau nak retargeting ni, dia ada game plan lain lah. Tu lebih sesuai kalau kita run e-commerce atau kita ada jual produk mahal yang ribu-ribu. Contoh kita run ads, katakanlah kita run ads produk harga 100. Okay.
kita nak retargeting produk yang 800, 900, okey berbaloi. Tapi jual produk RM30, RM40, nak retarget benda tu tak berbaloi dengan cost ad yang kita kena keluarkan sama sekarang. Jadi kalau tanya saya macam mana strategi marketing untuk restoran ni, kita tak perlu retargeting apa sekarang. Kita buat je ads, ads. Dan saya punya saranan kalau kita nak buat advertising untuk restoran ni, kita spend ads sekurang-kurangnya RM5 lah. Tapi RM5 tu minimal sangat. Kecil sangat. Kecil sangat lah. Lambat nak berkembang kan? Lambat lah nak nampak impact dia. Betul. Sehari RM5. Kalau sebulan baru berapa? Baru 10 hari 500. Bukan RM50. Betul. 20 hari 100. Maksudnya sebulan lebih kurang 100.5 sikit. Dia tak nampak impact sangat. Saya pun recommendation kalau kita nak buat ads untuk peniaga F&B ni, sehari minimal, bukan minimal lah, recommended RM50. Faham tak? Sehari yang recommended. Kita buat 10 content ads, content to ads. Berbeza-beza lah. Berbeza-beza content tu, macam contoh 3 mungkin guna poster, 3 lagi guna video, 3 lagi guna paid review influencer punya video. Kita dah ada 9 content. Satu ni letak bajet RM5, RM5, RM5. 10 content dan RM50 kita spend sehari. So per ads bayar dia by ads lah, bukan by ads tu RM5, RM5. Kita ada 10 content, total RM50 spend sehari. Cuba konsisten 2 minggu minimum. Tapi recommended sebulan. Dan kita kaji, lepas cukup sebulan tu, adakah sale kita menampakkan impact daripada ads tu. Dan benda ni akan membawa kepada soalan seterusnya. Orang akan tanya, macam mana nak ukur keberkesanan ads yang kita buat? Kalau kita buat e-commerce, dia ada direct report. Betul. Ads RM5, berapa ringgit sale kat e-commerce masuk? Ada orang panggil ROAS, CPP, benda tu lah. Tapi kalau macam mana kita nak buat ads untuk peniaga offline yang kita tak ada data direct tracking? Cara dia sebenarnya, dia memang kena buat manually. Kita kena track lah. Macam contoh kita kena buat, dia sebenarnya method paling best adalah kita comparekan dengan sale tahun lepas. Contoh kita buat ads tahun ni, kita start tahun ni, kita buat ads bulan Ogos katakanlah. Habis Ogos, kita kena kaji sale kita. Ogos tahun ni dengan Ogos tahun lepas ada beza ke tak? Kalau kita nampak Ogos tahun ni lagi tinggi daripada tahun lepas punya Ogos, biasanya masuk ads tu memang more impact lah. Sebab tahun lepas kita tak run ads. Sale Ogos, katakanlah sale bulan Ogos F&B kita 100k. Tahun ni buat ads jadi 150k. Maksudnya ads tu membawa impact sebab tahun lepas Ogos 100k. Tahun ni 150. Tu je lah. Orang kata, tapi tu boleh jadi bukan daripada ads, tu sale daripada datang mulut ke mulut. Ya, betul. Bila kita buat ads untuk peniaga offline, dia tak ada satu tracking yang betul-betul 100% tepat. Tak ada. Tapi method paling hampir adalah membandingkan jualan bulan ini, tahun ni dengan bulan yang sama pada tahun lepas. Okey, faham? Faham tak? Ataupun kita boleh compare kan, contoh kita baru buka restoran, tak ada data 1 tahun ni kita, tak apa. Kita compare kan dengan 3 bulan yang lepas. Contoh kita buka kedai pada bulan 5. Sekarang 6, 7, 8. Kita dah 3 bulan kita berniaga. Bulan ketiga baru on ads. Kita compare kan, okey bulan lepas sale macam mana? 2 bulan lepas macam mana? Kalau kita nampak okey, bulan pertama dengan bulan kedua kita buat ni ada naik sedikit, sale tu naik sikit. Bulan ketiga tiba-tiba sale naik macam nak. Tu dah confirm daripada ads. Baik. Faham, takkan tiba-tiba sale naik macam nak, mestilah daripada ads. Betul tak? Betul. So kita ada nak baca sikit tu komen. Tuan Khairul Syafiq, syarat kedai sedap baru customer datang balik. Itu betul lah. Betul. Untuk retention memang orang kata kena sedap lah. Tapi bila kita cerita pasal strategi marketing untuk F&B ni, saya juga ada perasan macam ada a few yang saya nampak yang mana mereka ni suka lebih gemar bayar one shot pada satu jumlah yang 4 angka kepada influencer. So sebulan sekali dia buat macam tu. So adakah itu satu benda yang orang kata efisien lah bagi saya, bagi tuan macam mana? Bagi saya sebenarnya paid, ini kalau kita cerita strategi paid review lah kan. Strategi paid review macam mana yang paling sesuai, paling berkesan untuk peniaga restoran, kafe dan F&B offline ni adalah sebenarnya kita bukan bayar pada seorang influencer tau. Kita bayar kepada banyak influencer. Contoh kita ada bajet 3,000 untuk nak buat marketing guna paid influencer. Jangan bayar 3,000 pada single influencer. Tapi kita separatkan bayar kepada 10 orang influencer. Kalau kita kata, tapi influencer charge mahal, jangan cari yang charge mahal. Cari influencer yang pandai buat konten, tapi dia baru nak up, dia charge murah-murah baru. Biasanya ada influencer yang baru sekarang pun ada orang bagi free untuk buat portfolio. Kalau kita rasa dia pandai review, dia pandai buat konten, dia charge murah, guna je sebab dia baru nak up, bukan dia tak bagus. Ada influencer baru nak up, tapi kita tengok follower baru 5,000, tapi konten dia semua best-best. Dia charge pun RM90. Kalau orang macam ni charge RM90 satu video, 10 orang baru berapa? Baru RM900. Betul tak? Banding kita bayar RM2,500 pada seorang influencer yang top, baru RM2,500 tapi dapat seorang je. Sebab zaman sekarang ni
Kalau kita buat paid review kepada ramai influencer, benda tu algoritma media sosial akan detect, oh topik ni mungkin tengah trending sekarang sebab ada 10 orang influencer tengah cerita pasal satu kedai yang sama. Jadi betul juga. algoritma akan detect, oh benda ni kita kena take note. Mungkin benda ni bagus untuk di-viralkan, bagus untuk kita push bagi view. Baik, faham. Itu cara algoritma detect. Lepas tu 10-10 ni pula share video review bisnes restoran kafe kita guna hashtag yang sama. Lagilah algoritma akan detect ada probability topik ni tengah trending sekarang. Sebab media sosial, perniagaan dia nak perhatian kita. Betul. Dia tak kisah kita apa. Kalau dia rasa restoran kita ni boleh buatkan user media sosial tu retain, tengok lama-lama, dia akan push konten kita. Faham tak? Baik. Itu perniagaan media sosial. Dia nakkan perhatian user. Sebab dia jual advertising slot. Lagi lama kita spend masa dekat satu-satu platform media sosial, lagi dia suka. Sebab dia boleh jual banyak slot pengiklanan. Faham tak? Jadi dia ibarat macam ni lah. Macam kita sendiri lah kan. Let's say kalau kita nak pergi sesuatu tempat, mesti kita cari orang yang dah pernah cerita pasal ni. Satu kedai. Let's say kalau ada seorang saja cerita pasal satu kedai, walaupun dia punya follower ramai, betul, tak semestinya benda tu adalah yang bagus, betul? Mungkin kita dapat push view banyak, tapi seorang dia tak betul-betul viral. Contoh, katakanlah kita buat paid review dengan satu influencer, dia punya follower 500k, dia charge 2,500. Kita bayar 2,500, seorang je buat paid review. Dia buat video, dapat 100k view. Katakan. Berbanding kalau kita buat 10 orang influencer, ada influencer ni 10k view. Ada influencer satu lagi 50,000 view. Ada satu lagi influencer sendu sikit, 1,000 je view. Tapi handphone kan dapat mungkin dapat 2,5 juta view. Tapi dia dah menceritakan orang yang berbeza bercakap. Orang berbeza cakap. Setiap orang dia ada sudut pandangan berbeza. Jadi juga, bila kita buat banyak paid review, orang kita punya prospek ni akan nampak, uish, kedai ni macam best je sebab ramai orang review. Kalau seorang review, dia akan rasa macam, alah ni paid review ni, dia famous, memang kerja dia buat review kedai makan. Faham? Sebab dia nampak seorang. Tapi kalau dia nampak multiple orang, dia rasa macam, mungkin kedai ni betul-betul genuinely berkualiti, makanan dia sedap. Jadi kenalah gunakan lagi ramai influencer. Tak kisah influencer ke tak influencer je, janji dia boleh buat video, dia boleh bercakap benda yang bagus atau benda yang betul untuk kedai makan kita. Lagi senang lah. Ibarat kita pergi Google review pun, kita baca review yang paling banyak. Kau beli Shopee pun kau akan baca review yang banyak. Kau tak beli kat kedai yang review tak ada. Tapi tu sudut marketing lah. Tu nombor 2. Yang pertama kena settle lah, bagi makanan sedap, air sedap, servis bagus. Kalau itu yang paling penting. Tak function marketing. Viral betul. Bulan kedua orang tak nak repeat. Betul? Sebab bisnes akhirnya hidup sustainable dalam jangka masa panjang dengan repeat order. Bukan dengan one shot punya pembelian. Betul. Tengok McD, tengok KFC, berapa ramai orang setahun repeat berapa kali. Betul. Paling kurang pun mungkin 2 ke 3 kali lah. Nampak tak? Kita comparekan dengan restoran Karen's Diner. Sekarang dah 2 cawangan tutup. Kenapa tutup? Sebab 2 cawangan ni ada masalah, customer dia makin berkurang. Masa dia viral, ramai orang datang. Lepas tu orang dah tak repeat order, sale dia makin menurun, dia terpaksa tutup 2 cawangan sebab repeat order rendah. Settlekan dulu, buat makanan sedap, air sedap, servis bagus. Settle 3 ni, lepas tu buat marketing betul-betul. Dia kena jalan seiring. Servis, marketing. Okey. Kat sini kita nak baca komen ni. Ada seorang tanya, ini mungkin technical sikit lah kot. Tuan Arif Safwan, kalau nak tarik customer datang kedai makan, objektif traffic atau engagement yang paling baik? Ini adalah technical partnya, tak termasuk dalam strategi. Tapi kalau Tuan Daniel boleh cerita sikit, saya boleh tambah sikit lah pada kita punya experience. So Tuan Daniel boleh? Okay. Dari sudut technical ads ni, kalau kita nak cerita katakan nak buat ads untuk berniaga restoran dengan ni, saya daripada tahun 2018 sampai sekarang, biasa saya buat memang pakai engagement. Kenapa kita guna engagement bukan traffic? Sebab engagement, bila kita buat iklan engagement, media sosial ni akan hantarkan pada audiens yang ada kebarangkalian untuk engage dengan iklan kita. Engage itu apa? Like, comment, share. Jadi selain daripada kita dapat reach audiens melalui kita buat iklan, orang tu tolong share iklan kita dapat lagi tag kawan-kawan dia. Faham tak? Traffic, kalau kita guna ads traffic, dia akan fokus pada orang yang akan klik pada iklan kita. Traffic masuk ke website, traffic masuk ke WhatsApp, dia sekadar traffic. Tapi kalau engagement, ada probability dia like, dia komen, dia share, dan benda tu akan macam jadi berkembang. Dia jadi viral lah. Cuma dia bukan organic viral, dia paid viral. Kita bayar ads, dia viral, orang tolong share kan. So kiranya kena letak post dalam kita punya page lah. Kalau macam saya memang letak post dalam page, kita run ads engagement. Sebab kita nak dapatkan share sebenarnya. Like dengan komen tu okey, tapi yang paling penting orang share. Audiens tu ada kebarangkalian nak share yang tinggi sebab dia audiens yang engagement. So kalau macam ni juga, kalau kita dah selit-selit kan engagement atau ni,
Kebanggaan iklan kita cari by location kedai lah. Betul. Kita setting pada location bila kedai. kita nak setting iklan engagement untuk kedai ni, pastikan location kita pin terus dekat kedai kita kat mana kita berniaga, exactly kat mana. Contoh kita berniaga dekat pintu depan Jaitan Shah Alam section 7, pin terus kedai kita kat situ. Kalau gerai burger lah pin, gerai burger kita kat mana pin, set radius 10 km je. Tak payah jauh-jauh sebab kita nak orang iklan kita dipaparkan pada orang yang berada lingkungan 10 km daripada premis perniagaan kita. Sebab orang-orang tu yang ada berpotensi tinggi untuk datang makan ke kedai kita. Kalau kita target ke seluruh Selangor, ada nanti orang dari Sabak Berendam nampak, ada orang daripada Bangi nampak. Bila dia nak datang makan kedai kita, kebarangkalian tu sangat rendah lah sebab dia jauh. Mungkin dia tengok iklan kita ni 6 bulan baru datang. Kita nak kalau boleh secepat mungkin dia convert jadi pelanggan. Cost tak efficient lah kalau cost buat tak efficient. Kita panggil tak betul-betul optimize ads tu. Okay, faham. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan kedua sementara kita sebelum kita start ke topik lain. Ni, apa strategi untuk buat home based food? Maksudnya apa strategi pengiklanan? Mungkin sebab dia fokus pada buat food delivery. Kalau buat pada macam homemade food sama je. Kalau macam kita tak ada masa, kita kena spend lah buat ads. Ada dua je dalam marketing ni, spend masa atau spend duit. Dia tak ada option ketiga. Kalau kita tak mampu spend duit, kena spend masa. Tak mampu spend masa, kena spend duit. Ikut kita. Kita ada mana? Ada lebihan masa buat konten. Macam mana nak buat marketing tak guna duit? Buat konten lah. Konten TikTok. Tunjukkan proses kita hasilkan makanan tu. Buat live kan? Buat live lah. Kita tengah baking, tengah uli semua. Buat live sepanjang baking, uli semua tu. Sambil-sambil cerita, bahan ni kita guna ni sebenarnya import daripada Australia. Kenapa kita guna coklat import Australia? Sebab dia lagi sedap dan lagi creamy, lagi macam lagi manis pahit tu, lagi bila makan tu cair kat mulut. Contoh kita explain live, tapi makan masa lah sebab kita spend masa buat live. Dia ibarat macam siapa yang famous artis yang buat pizza tu, yang influencer tu apa, Jovan ke apa tak nama dia. Ingat. Tapi dia buat pizza home base juga kan, betul? Dia menggunakan social media dia lah untuk memasarkan tanpa iklan lah. Dia sebab dia influencer. Dia sama macam ni lah, Abang Sudu yang nasi lemak. Nasi lemak Sudu selalu buat live kat TikTok. Buat live kat TikTok. Kenapa dia tak buat ads? Mungkin yalah nasi lemak RM1, margin mungkin nipis, tak sesuai run ads. Betul. Apa dia buat? Buatlah live. Faham. Saya malu lah nak buat live. Saya kata dia dua je. Buat marketing berbayar atau buat marketing guna masa. Dia tak ada pilihan ketiga. Kalau malu tak apa, tutup perniagaan tu, makan gaji. Tak payah kita buat live, buat konten. Ini garang sekarang dah jadi garang. Sebab semalam tengok live Azil Walter dia. Itu terus jadi garang hari ni. Dia terpengaruh dengan semalam sebelum tidur tengok live Azil Walter. Tak pernah tengok pun live dia, tapi bila tengok dia ni pandai sembang, sedap pula dia sembang kan. Storyteller yang bagus lah kan. Cerita dia bagus lah. Sebagai seorang yang saya ada 10 tahun dalam bidang marketing, terutama dalam bidang penghasilan konten, copywriting, saya rasa Azil Walter antara individu yang dia pandai hasilkan konten lah. Dari sudut tu saya suka dia lah. Dia punya strategi konten tu tersusun. Saya tak tahu dia sengaja disusun atau tak susun, tapi kalau dia tak susun memang bombastik lah. Tapi kalau dia kata itu semua disusun, dirancang, bagus lah. Memang benda tu power lah bagi saya. Tak nak plan ajak dia masuk podcast? Lagi jenuh kan, kenyak sampai lunyai. Okey, tak apa, kita biarkan dulu. Kita kembali kepada soalan kita lah. Topik kita kedai makan. So pengiklanan kedai makan semua lah topik tajuk hari ni. Tapi kita nak tambah juga, kita dah ada kedai makan, kita dah ada produk makanan, minuman. Tapi macam mana kita nak susun offer dalam iklan kita? Macam mana kita nak buat orang lagi tertarik untuk datang ke kedai makan kita? Okey, baca soalan dia. Okey. Ni orang selalu tanya saya, macam mana nak marketingkan kita punya perniagaan restoran, kafe dengan gunakan ads. Dia punya strategi ada dua part kita kena faham. Bahagian pertama adalah dari sudut kita punya strategi marketing sendiri dulu. Sebelum kita cerita ads, yang ni paling penting, strategi kena settlekan dulu. Produk apa nak promote? Baik. Harga macam mana? Okay. Pertama, produk apa nak promote, kita kena plan. Produk apa nak promote ni dia ada dua pula pecahan. Satu, kita nak promote produk evergreen. Satu lagi produknya seasonal. Ini saya suka ambil case study Pizza Hut sebenarnya. Produk kita panggil produk entry. Produk entry ni produk yang senang nak convert. Orang dapat iklan, dia ada kebarangkalian untuk beli dengan cepat. Contoh, Pizza Hut dia buat iklan pizza RM5. Atau kita panggil produk entry murah-murah. Tapi kadang-kadang ada juga produk yang menu seasonal. Dia keluarkan macam sekarang produk Pizza Melts.
Diiklankan tu. Mungkin dia tak fokus marketing pizza RM5, dia fokus pada produk yang tengah trending. Jadi kita kena ada satu produk yang kita kena fokuskan kat sini. Walaupun kedai kita ada 10 menu, 20 menu, tapi kita tak iklankan semua. Kita kena ada satu menu yang kita, kata kita dalam Mega, kita tahu menu ni paling ramai orang makan. Ambil menu tu, itu yang kita iklankan. Faham. Dan bila kita buat ads, kita kena ada satu special offer menyebabkan orang screenshot iklan kita supaya dia datang ke kedai kita dengan cepat dan dia claim offer tu. Contoh, screenshot, contoh kita jual pizza homemade, tak kisahlah homemade ke restoran, strategi sama je. Dia tak ada kisah sangat lah, ada kedai ke homemade ke, sama je. Kita niaga pizza, kita bagi offer contoh niaga pizza, kalau beli pizza ni percuma satu mashed potato. Kenapa saya bagi contoh mashed potato? Sebab orang nampak dia macam bernilai, tapi kos tak sekian mashed potato tu rendah sebenarnya. Faham? Berbanding kalau contoh kita beli pizza percuma spaghetti, susah lah sikit sebab kos spaghetti lagi tinggi. Mashed potato kos rendah. Bagi satu free gift yang orang perceive benda tu macam mahal, bernilai, tapi sebenarnya dari sudut kita menghasilkan produk tu kos dia sangat rendah. Contoh mashed potato lah. Kita bagi offer, beli pizza ni percuma mashed potato dengan syarat screenshot iklan ni dah tunjukkan dekat cashier. Ataupun kalau kita buat homemade, screenshot iklan ni dah WhatsApp kami, tunjukkan screenshot ni untuk claim offer ini. Tujuan dia, kita nak orang betul-betul engage dengan iklan kita. Engage bukan sekadar like, comment, share. Dia screenshot, dia simpan iklan kita tu. Itu dia punya strategi. Pertama kena tahu settle produk apa nak jual. Bukan produk apa nak jual, produk apa kita nak fokus pada, minta maaf, pada promotion tu. Kita nak promote produk apa, single produk saja yang kita nak promote. Bukan saya suruh meniaga single produk. Produk apa yang single ni kita nak promote pada ads. Walaupun kita jual produk, tapi yang kita run ads satu produk untuk tarik dia datang kedai. Kita panggil front end offer. Yang pintu depan, semua orang datang ni nak cuba menu ni, dekat kedai nanti kita pandai-pandai lah latih waiter kita upsell. Nak tak ambil set combo macam Starbucks, nak tak ambil size paling besar tambah RM1 je contoh. Nak tak jadikan set combo macam McD, tak nak ambil set bang, tambah RM1 dapat fries, dapat air, tambah RM1 setengah je contoh. Pandai-pandai lah upsell. Kita buat iklan front end, tarik orang datang, lepas tu upsell untuk naikkan transaction value, lepas tu bagi servis dengan makanan sedap supaya orang dapat datang repeat. Lengkaplah 3 elemen marketing. Dapatkan customer, buatkan mereka berbelanja lebih banyak, dan buatkan mereka berbelanja lagi dengan bisnes kita. Faham? Cukup 3 elemen dalam marketing. Okey, jelas? Saya jelas. Okey, itu part pertama lah. Okey, itu baru satu part. Itu baru satu part. Ingat dah habis. Part kedua kita sambung podcast akan datang. Podcast akan datang lah. Itu kalau ada yang meminat lah. Kita share sikit lah. Part kedua run je lah ads. Kita dah tahu offer apa, hasilkanlah konten, buat poster ke, buat video ke, run ads. Target lokal setempat, pinpoint kita punya gerai ataupun restoran ataupun perniagaan premis homemade kita kat mana, pinpoint kan, set radius 10 km. Faham? Spend sehari RM50. Kalau tak ada duit, spend sehari RM30. Tak ada duit RM30, spend sehari RM5. Faham? Tak ada duit lagi RM5 sehari, tak payah spend duit, buat live setiap hari. Itu saya kata, dalam marketing ada dua je kita boleh buat, sama ada kita spend duit atau spend masa. Dia tak ada pilihan ketiga. Okay. Okey, saya faham. Saya jelas untuk bab ni. Kalau ada kawan-kawan yang kata ada nak komen pasal kedai makan lagi, boleh lah. Tapi kita ada baca satu ni, saya ada terperasan ni, Tuan Syamir Roslan. Dia tanya, macam mana nak naikkan company branding? Penat dah dengan personal branding. Mungkin boleh kaitkan juga dengan kedai makan lah. Kalau macam nasi lemak Abang Sudu kan, dia menggunakan dia personal branding kan? Personal branding. Macam mana kita nak naikkan company punya branding? Macam KFC, Pizza Hut, McD. Dia branding ni naik bila branding perniagaan kita naik seiring dengan konsistensi marketing kita. Tak kisah kita buat personal branding atau kita buat branding company. Contoh dia, Khairul Amin konsisten buat konten sampai branding dia naik. Konsisten. Pizza Hut naikkan brand dia sebab konsisten dia ada iklan, ada billboard, ada TV, ada ads. McD sama, KFC sama. Semua naik sebab konsisten, tanpa kisah kat mana platform tu. Faham tak? Kunci branding ni sebenarnya konsisten. Sebab tu dalam dunia periklanan kita ada panggil rule of 7. Dia tak ada statistik, bukan statistik, dia tak ada kajian yang membuktikan benda ni. Tapi rule dia mengatakan satu-satu orang tu perlukan tengok iklan kita sebanyak 7 kali sebelum dia betul-betul yakin untuk beli produk kita. Faham. Ataupun datang ke kedai kita makan, ataupun gunakan servis kita. Tu kita panggil rule of 7. Faham tak? Tapi sebenarnya bukan angka 7 ni yang penting. Sebab tak ada satu kajian pun menunjukkan betul memang orang kena tengok 7 kali baru dia beli kita. Tak ada. Ada je orang tengok iklan kita sekali terus beli.
Ada je orang tengok iklan baru 2 kali beli. Ada je dah tengok 100 kali pun tak beli-beli lagi. Betul. Cuma dalam advertising kita panggil rule of 7 untuk menerangkan bahawasanya konsistensi itu penting. Pilih satu battleground kita. Contoh kita nak masuk battleground TikTok. Kita nak main TikTok live. Buat consistent live setiap hari. Okay, kita nak pilih battleground. Aku tak nak buat live sebab aku tak pandai cakap live. Aku nak main ads je, buat paid review, run ads. Okay, pilih battleground tu, run ads consistently. Pump sehari RM50 non-stop. Bukan hari ni buat ads, esok off. Lepas tu minggu depan buat ads, 3 hari off lagi. Konsisten tu lagi tu penting. Tu cara naikkan branding. Dia bukan terus pump bajet. Live macam skat sikit. Kalau ikut macam okey je. Kalau ikut macam okey. Cuma dia sangkut-sangkut kat ni kot. Saya punya PC lah. PC kot. Saya nak tanya yang tengok live ni, okey tak? Ada sangkut tak sebenarnya? Ya, kita tengok feedback. Siapa yang join live ni cuba feedback sikit. Adakah live tersangkut, terganggu ataupun tak? Ada 12 orang mata mandang ni. Masih ada lagi tak live ni? Oh, okay. Tuan Syamir Roslan kata, faham, saya lebih konsisten post personal. Sebab tu personal branding lebih daripada company. Betul? Dan kekurangan personal branding ni kekurangan personal branding lah. Kekurangan personal branding ni, apabila personal branding kita dah kuat, dia memang attachment dengan personal tu kuat. Nak pisahkan tu, kalau personal branding dah kuat, tiba kita rasa nak naikkan branding company lah, nak pisahkan kita daripada ni, dia memang mencabar. Faham. Setakat ni yang saya nampak ada orang, seorang saja yang saya kenal dah berjaya pisahkan personal branding dengan branding syarikat. Setakat ni. Iaitu Tuan Fida Azizi. Dia dulu naik Tuan Fida Azizi. Tuan Fida Azizi ni dia founder agency marketing Team Fames. Saya salah seorang yang pernah bekerja dengan beliau lah. Dia naik dengan personal branding Firdaus Azizi. Tapi seiring dengan masa dia cuba pisahkan sebab supaya orang lebih kenal Team Fames berbanding Firdaus Azizi. Tapi benda tu bukan satu hari punya kerja. Untuk bila personal branding dah kuat, nak pisahkan tu supaya orang tengok company kita bukan personal kita lagi dah, dia memang makan masa. Tapi nak kata mustahil? Tak mustahil. Cuma bagi tahu terus terang, benda tu makan masa. Jadi sebenarnya kalau dah tersilap, bukanlah kata tersilap, kata dah mula personal branding, dah mula dengan personal branding, nak naikkan branding syarikat, nak pisahkan kita daripada syarikat, benda tu boleh tapi makan masa. So maksudnya dia kena konsisten buat konten ataupun maklumat ataupun berkaitan apa-apa berkaitan dalam dia punya dia kena start pelan-pelan divertkan. Okey, kalau contoh ada orang kita dapat agency marketing, kita dapat prospek, kita start pelan-pelan. Okey, tuan berurusan dengan tim saya. Awal-awal tu mungkin dia akan kekok lah, orang akan cari juga kita. Tapi benda seiring dengan masa lama-lama orang akan terbiasa, dia akan dia akan faham kita ni adalah perniagaan syarikat, bukan lagi individu lah kita. Tapi memang makan masa lah cerita dia. Tak dinafikan lah. Memang kita pun faham, bukan semua orang boleh buat. Even McDonald pun rekrut belakang tabir pun dia nak pisahkan orang kata daripada McDonald yang asal kan. Kan daripada orang McDonald cawangan pertama. So, sampai sekarang lah. Jadi kena konsisten lah buat dia punya ni kan, bagi orang nampak. Okey, jadi kita ke topik seterusnya. Saya rasa macam Pizza Hut tadi kita dah cerita betul cara Pizza Hut buat marketing. So boleh tak kalau kita masuk dekat satu produk yang kita biasa minum. Macam contoh kita minum kopi. Biasa kita kan kadang-kadang kan ramai owner business suka minum kopi-kopi yang artisan, yang rasa dia pure kopi kan. So macam mana katakan ada satu company baru ataupun orang nak start jual kopi yang dah ada ramai pesaing, Starbucks, Coffee Bean, Gloria Jeans, yang semua-semua ni dah ramai pesaing, tapi macam mana nak tap dalam market yang sedia ada? Okey, poin ni menarik sebab semalam ada orang komen, dia bagi tahu dia nak tahu strategi marketing untuk perniagaan F&B, khususnya dalam segmen market yang dah macam highly kompetitif. Contoh dia macam bisnes kopi. Sekarang sepak-sepak, ada kopi mahal, kopi murah, kopi tepi jalan. Kopi tepi jalan bukanlah harga dia mahal. Kopi tepi jalan harga mahal tu. Tapi jelah, dia benda ni kita panggil free market. Setiap orang bebas untuk buat keputusan. Orang tepi jalan dia bebas untuk jual satu cawan kopi RM20. Kalau dia nak jual tu pilihan dia. Kita punya pilihan, kita boleh buat pilihan nak beli atau tak nak beli dengan dia. Kita rasa harga dia mahal, dah cari je orang lain. Sebab it's a free market. Kita panggil free market dalam konsep ekonomi, free market. Okey. Tapi cerita dia, macam mana kita nak jual produk. Macam mana kita nak jual, macam mana kalau kita ada bisnes restoran atau kafe, kita nak masuk market yang highly kompetitif. Contoh macam kopi. Okey, sebenarnya
bila kita nak masuk satu-satu market, sebelum kita mulakan bisnes, kita kena buat kajian dululah. Kita kena cari lopong dia dekat mana. Dekat mana yang kurang ni. Contoh macam kita ambil case tadi Canva tadi. Okay. Dalam market design ni, Adobe dah pegang. Dia kira macam dia kategori jerung. Tapi dekat mana lagi? So, Canva perasan ada satu segmen market dalam ni, orang yang nak buat design tapi dia tak reti guna tools yang canggih-canggih. Tu yang kalau Canva. Sama juga dengan market copy. Kalau kita nak masuk market copy, kita tengok copy ni kat mana market yang belum ada orang masuk. Kita tengok market premium, dah ada orang pegang. Betul. Market mid-end, dah ada orang pegang. Starbucks, kategori pertengahan. Apa lagi? San Francisco Coffee Bean lah. Market murah-murah ada tapi jalan daripada semurah-murah harga, semahal harga. So, tapi kita cuba tengok kat mana lagi kita boleh masuk. Kita ambil contoh macam Gigi Coffee. Gigi Coffee pun dia jual kopi berbanding Starbucks. Tapi saya personally, kebaikan masa sekarang saya pergi Gigi Coffee bukan lagi Starbucks. Kenapa? Tak ajak. Kenapa? Nak tahu kenapa? Sebab bukan harga. Sebab Gigi Coffee ada offer menu yang tak ada dekat Starbucks. Contohnya? Contoh dia buttercream latte. Bagi saya, Gigi Coffee ni dia berjaya signature kan buttercream latte ni menyebabkan orang bila nak minum kopi latte, dia akan pergi ke Gigi Coffee sebab nak minum signature tu, buttercream latte. Faham? Pergi Starbucks, menu tu tak ada. Pergi dekat mana? Coffee Bean, menu tu tak ada. Sekarang ada Zeus. Zeus pun ada buttercream latte tapi tak sepure macam Gigi Coffee. Minta maaf Zeus. Kalau ada orang Zeus, jangan. Kalau ada Zeus tengok nak sponsor. Ini opinion sebagai consumer, So saya tak ada paid review mana-mana Okey, jadi apa yang saya boleh cadangkan, contoh market coffee ni, kita nak masuk market coffee, kita tahu highly competitive. Cuba perkenalkan satu menu yang memang signature, orang rasa sedap beli dengan kita je. Dia macam yang tuan cakap tadi lah. Buttercream latte Gigi Coffee je ada dululah. Kan Zeus dah perkenalkan. Dekat yang setahu saya lah Gigi Coffee. Jangan cerita macam ada je kedai kopi Pak Mat kat Johor jual. Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu kat Gigi Coffee. Zeus dah ada tapi dia tak boleh lawan lagi signature yang Gigi tu. Jadi bila saya memang nak minum latte, saya pergi buttercream latte Gigi, bukan Starbucks. Kena pergi. Tapi ada masa saya tak minum Gigi Coffee, saya pergi Starbucks juga walaupun Starbucks mahal. Kenapa? Contoh saya nak jumpa klien, saya nak buat kerja. Sebab Gigi tempat dia order terus balik, take away. Dia fokus pada take away. Kalau ada kerusi pun mungkinlah 2-3 meja. Minum kejap, minum 10 minit, 5 minit, caw. Berbanding Starbucks, order satu cawan kopi dengan pastry satu, duduk 1 jam. Sebab apa? Sebab environment dia lebih selesa untuk buat perbincangan, untuk buat kerja. Market dia adalah orang, Starbucks bukan market orang minum kopi. Dia orang lepak-lepak, lebih kepada lifestyle. Market Gigi Coffee memang orang nak minum kopi. Sebab apa tu? Dia ada option. Nak kopi, contoh nak minum Americano dekat Gigi. Dia siap boleh pilih bean. Nak kacang, nak biji kopi daripada Indonesia ke Colombia. Rasa dia lain-lain. Yang tahu rasa Colombia, rasa Indonesia ni siapa? Peminat kopi lah. Peminat kopi, betul. Ada tak kita pergi Starbucks kita boleh pilih bean? Tak boleh. Tapi kat Gigi boleh. Sebab apa? Market dia berbeza. Starbucks jual kopi, Gigi Coffee jual kopi. Tapi orang yang datang dua-dua peniaga ni berbeza. Itu yang menyebabkan dia lepak lagi lain daripada kedai kopi yang lain lah. Personally macam tu lah. Saya nak lepak, saya pergi Starbucks sebab nak lepak lama. Tapi kalau saya nak minum kopi sedap, saya pergi Gigi. Faham? Ataupun Zeus kalau nak minum kopi. Tapi kalau memang spesifik buttercream latte, Gigi Coffee. Macam mana pula dengan Ricky Amo? Adakah dia tergolong dalam golongan yang sama, lebih kurang sebaris, ataupun di dalam level yang lain tak sama ke macam mana? Ricky Amo ke Ricky Amo? Saya pernah dengar orang kata Ricky Amo. Okey, Ricky Amo terpulang lah kan. Kalau pada sudut pemerhatian saya, Ricky Amo ni lebih kepada golongan yang nak kopi yang murah-murah lah. Tapi dia bukan level murah macam mamak, dia up sikit. Tapi dia tak capai lagi level Starbucks ataupun level Gigi. Dia murah-murah sikit. Tu biasanya market macam, sebab tu Ricky Amo ni pun dia naik daripada kampus dekat universiti. Dia mula daripada universiti dekat UUM tak silap kan. Itu pertama, sebab dia punya market adalah orang yang nak minum kopi pada harga yang mampu dibayar, affordable. Betul. Faham tak? Tu segmen berbeza. Segmen yang berbeza lah. Orang beli kereta Azia sebab lain, orang beli kereta BMW sebab lain. Kalau fikir logik, Azia pun boleh bawa sampai Penang mungkin 4 jam, daripada sini pergi Penang 4 jam. Bawa BMW pun mungkin cepat sikit 3 jam lah sebab boleh bawa laju. Betul. Tapi kena saman pula. Contohlah kan. Tapi kenapa orang beli Azia, kenapa BMW? Comfort. BMW comfort, Azia kurang comfort. Safety BMW lebih, safety Azia kurang. Kita cerita yang segmen harga sama pula lah. Betul. Orang beli BMW dengan orang beli Volvo lain. BMW mungkin lebih sporty, dia nak lebih laju, performance. Sebab BMW marketing dia lebih pada performance, sebab target market dia orang yang performance.
Volvo lebih pada safety yang keselamatan. Sebab tu Volvo banyak buat research macam mana nak naikkan tahap keselamatan kereta. Macam mana nak kurangkan bila accident, impact kurang, orang dalam tu selamat atau kurang kecederaan. Yang kena Volvo je akan pilih Volvo kan. Kenapa orang beli Volvo? Sebab security. Secara peribadi kalau saya ada duit berlebihan, saya akan beli Volvo. Saya tak beli BMW sebab safety. Betul, saya setuju. Sebab nak safety. Tapi kalau nak performance, mungkin kita akan ambil BMW, mungkin kita akan ambil kereta-kereta lain, GTR ke kan. Contohlah. Betul. Okay. Sebab kalau ikut safety, GTR kurang safe lagi sebenarnya. Tapi kenapa orang masih beli GTR? Sebab segmen market dia berbeza. Betul. GTR laju. Ada orang tekan sampai 250. Betul. Tapi tak salah saya, GTR tu dari sudut safety kajian dia dikurang sikit safety. Tapi tu tak pastilah. Itu ada peminat. Check lah kat Google. Saya mungkin cakap ni salah sikit. Kena check berapa star NCAP dia tu. Kita orang bukan orang kereta. Rating bintang keselamatan. Dia ada rating bintang keselamatan kereta. Berapa rating bintang GTR? NACP tu kan. Berapa rating bintang keselamatan Volvo? Cuba check. Tak salah saya memang Volvo lagi tinggi. Faham. Okey, kita tengok ada satu ni. Tuan Syahmi tadi dia ada komen satu. Dia sangkut dekat spending RM50 sehari. Ini adalah Tuan Syahmi ni dia yang nak pisahkan personal branding dia dengan company punya branding. So macam mana kita nak fokus balik kan? Kalau spend RM50 sehari sangkut ni, isu dia macam mana yang boleh possible untuk kita baiki? Tak kisahlah sama ada Tuan Syamil buat servis ke produk ke kedai makan ke. Daripada pandangan Tuan, macam mana kita nak pisahkan setengah company, setengah orang yang dah terikat dia punya branding? Dia kalau disangkut spending kat RM50 sehari ni, tengok adakah masalah sebab kalau naikkan budget ads tak convert, ads tu mahal, ataupun sebab operation tak mampu cover. Kena tengok. Operation tu saya tak boleh nak cerita sebab saya bukan pakar operation. Walaupun saya ada pengalaman dalam marketing agency dan sekarang pun kita run agency, tapi saya tak nak cerita operation. Saya nak cerita dari sudut marketing wise. Kalau kata tak berjaya scale tu sebab ads mahal, jangan scale dengan naikkan budget. Maksudnya sekarang kita spend ads, mungkin kita ada run ads RM50. Naik budget mahal. Jangan naikkan budget, maintain RM50. Tapi kita tambah lagi ads lain. Faham? Satu ads spend RM50. Test lagi ads lain, kita jumpa lagi satu ads yang profitable. Dah 2 ads RM50. Kita tetap spend 100 hari. Betul. Ramai orang dia spend RM50, dia naikkan budget RM50 jadi 100. Cara ni berkesan, tapi kadang-kadang dia menyebabkan performance tu lari. Kita panggil vertical scaling. Dia scale dengan cara naikkan budget pada specific ads. Dia main pada technical. Technical lah. Tapi kalau macam saya lebih suka horizontal scale. Kita spend ads RM50, perform. Biarkan dia perform. Tambah lagi konten lain, spend lagi RM50. Tak perform, tutup. Cari sampai sekarang dah ada 2 konten. Spend RM50, RM100. Macam mana nak scale lagi? Tambah lagi konten. Test lagi poster baru, video dalam baru. asset tu tambah konten je lah. Agresif pada konten. Kalau saya lebih suka agresif pada konten lah berbanding kita agresif main technical ads. So ad tu kita kena duplicate ataupun kita guna pada dia tak ada isu mana-mana. Yang penting konten berbeza pada audiens yang sama. Supaya audiens tu tengok iklan kita banyak kali dan konten berbeza-beza. Sebab setiap audiens tu akhirnya dia akan respon pada iklan kita dengan sebab berbeza. Ada orang akan respon pada iklan yang fokus pada message masalah. Betul. Ada orang akan fokus pada result dia macam best lah. Ada orang lebih macam tertarik dengan testimoni customer. Betul. Ada orang lebih tertarik pada offer. Setiap orang tu dia berbeza-beza dia respon sebab dia respon dengan iklan. Jadi kita kena buat banyak konten sebab untuk tackle pelbagai jenis manusia. Ni saya sudut pandangan. Adalah orang kata ada orang hijau, ada orang merah, orang purple, sebab sama je. Mungkin kalau ada berpegang pada teori brain color, dipersilakan pegang teori brain color. Tapi buatlah konten berbeza. Konten untuk orang merah, konten untuk orang hijau, konten untuk orang purple. So kena pelbagaikan lah konten. Itu kalau anda percaya pada brain teori brain color, terpulang pada masing-masing. Tapi kalau macam saya lebih susun konten. Saya akan buat ads test 3. Ads fokus pada masalah. Kita dah jumpa winning ads. Dia akan spend. Next kita test apa? Ads yang fokus pada message result. Kita dah jumpa winning. Test lagi baru pula ads yang fokus pada testimoni review pelanggan. Kita mungkin ada 4-5 orang customer bagi review. Run ads, tengok testimoni mana paling perform. Dah ada masalah, ada result, ada testimoni. Next apa? Cari lagi konten baru. Sekarang ni 3 ni video, gambar pula. Ads masalah tapi gambar. Cari gambar. Oh, baik, faham. Dah dapat 6 konten. 3 video, 3 gambar. Faham. Apa lagi kita boleh buat? Kena carilah idea. Mungkin main dengan poster collage pula. Mungkin main dengan video sinematik pula ke, contohlah. Kita je lah yang tahu bisnes kita kan. Bisnes kita. Okey, kita sebenarnya pun dah hampir sejam lah kita live. Ada tak apa-apa soalan lagi daripada pihak audiens yang menonton sekarang ni untuk topik kita kedai makan?
macam mana kita nak digital marketing kan kedai makan kita menggunakan Facebook ads ke TikTok ads ke. Bolehlah komen ke? Betul, boleh komen sebelum kita tamatkan sesi live ni. Dan ada orang komen Tuan Bukhari Rio, macam tu kot nama dia, Rio. Let's say bajet saya 10,000 untuk ads, brand baru, produk baru. Better spend untuk awareness campaign atau direct DRM untuk collect duit rolling terus? DRM biasanya branding tak menjadi, ad stop, sales stop. Apa pendapat tuan? DRM ni apa ya? Nak betul-betul faham soalan dia. Okay. Let's say budget 10k untuk ads, brand baru, produk baru, better spend untuk awareness campaign. Direct respond. DRM tu direct respond marketing. Maksudnya terus conversion dah dapatkan sales lah. DRM biasanya branding tak menjadi ad stop. Okay, saya tak berapa jelas yang soalan tuan. Maksud dia DRM biasanya branding tak menjadi. Mungkin dia jenis direct. Ini mungkin run conversion kot. Saya tahu. Maksud dia kalau dia stop ads conversion, sales stop, ataupun dia stop branding with ads yang sales stop. Itu yang kurang jelas. Cuba Tuan Bukhari Rio, Bukhari Ramli lah. Bukhari Rio perjelaskan. Maksud tak menjadi tu kalau stop ads DRM tak ada duit masukkan, ataupun stop ads branding baru conversion drop. Yang mana satu sebenarnya? Saya confuse sikit dengan soalan. Okey, minta tolong Tuan Bukhari Rio jelaskan sikit part tu. Okey. Sementara tu kalau ada yang lain ada soalan boleh post. Saya tunggu respon daripada Tuan Bukhari Rio. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada orang tanya, biar saya tanya. Boleh. Berkenaan kedai makan. Okey, kita cerita pasal kedai makan. Kita cerita pasal kedai makan semua ni. Saya ada run iklan. By engagement macam Tuan cakap tadi. Untuk kedai nasi ayam. Saya pernah cerita sebelum ni lah. So, kedai nasi ayam tu, bila saya buat direct engagement, dia boleh maintain lah. Bagi saya dia maintain sebab satu yang saya nampak dia is orang kata mungkin sebab ada influencer review kot. Jadi kat situ dia punya harga pun murah. Saya spend pun tak besar. Lagi satu saya cuba buat retargeting. Sebab owner nak retargeting, saya buat retargeting. Tapi retargeting ni kita fokus pada owner yang bercakap berkenaan kedai makan, kat mana nak cari kedai makan. Apa rahsia yang kedai makan. Adakah macam tu sesuai? Dan keduanya saya nak tanya macam mana kita nak naikkan bajet. Adakah bajet tu perlu dinaikkan? Sebab sekarang saya spend daily rendah je, RM33 je. RM33 daily. Owner mampu tak nak naikkan bajet? Owner saya rasa mampu je. Okey, kalau owner mampu naikkan bajet ads, naikkan jalan bajet ads. Tapi mungkin kita tak macam saya kata, jangan bermain dengan technical ads. Main dengan konten, tambah konten baru. Kena put on konten lagi lah. Sekarang RM30, tambah konten baru, okey, masuk konten baru spend lagi RM10. Dah jadi RM43. Tambah lagi 2 konten, dah spend RM53. Untuk test jugalah cerita dia kan. So kalau tak menjadi, kita reduce balik ke macam mana? Kita reducekan lah. Okay, dari sudut iklan, kalau kita buat iklan kedai ni, kita boleh kira berdasarkan CTR dia. Kalau kita tengok CTR tu rendah, maksudnya iklan tu orang tak respon lah. Tu je. Faham. Sebab sale akhirnya kita kena tunggu sebulan tu. Kita tengok kedai juga sebab offline kan. Betul, offline. Kalau e-commerce senang nak track. Betul. Okay, tadi Bukhari Rio ni dia dah respon. Apa dia respon tadi? Bila branding naik, tak ada ads pun, sales akan masuk. So kira dia nak membandingkan dua benda. Run ads tapi tak ada sales. Tapi kalau buat branding ada sales. Okay. Macam itulah. Faham. Dia kalau tanya saya, dia macam ni. Dua-dua kena jalan seiring. Saya dah faham dah. Okay. Macam saya buat beberapa produk sekarang pun, kita buat dua. Conversion kita akan jalan. Branding pun kita akan jalan. Conversion lah. Conversion sales e-commerce. Branding saya run guna brand awareness. Brand awareness. Run kecil je. RM5, RM20 je. Keep on coming lah. Keep on coming. Satu, sebab kita nak bina awareness. Macam dia kata tu betul. Kalau kita run fokus pada conversion, bila as conversion stop, sale pun stop. Tapi kalau kita ada branding yang kuat, as kita tak stop 2-3 hari pun tak ada masalah, sale tetap masuk sebab branding. Jadi sebenarnya dua-dua kena jalan seiring. Conversion run untuk short term cash flow business, kena ada. Betul. Tapi branding untuk long term business. Ini khas untuk business owner yang berpandangan long term. Kalau anda memang buat business hand run, tak payahlah run awareness, benda tu buang masa. Tapi kalau ada business owner yang berpandangan nak business ni, anda pandang business ni sebagai satu marathon. Macam saya pandang business adalah marathon, bukan larian pecut. Jadi saya akan utamakan dua. Conversion pun penting, branding pun penting. Dua-dua kena jalan seiring. Berapa nak spend branding, itu terpulang pada poket masing-masing. Kalau macam saya, biasanya saya akan ambil 10% daripada net profit bulanan untuk reinvest dalam branding punya campaign. Faham. Run je brand awareness.
Also ni Tuan Bukhari reply balik, saya pernah involve dalam bisnes yang harapkan ad focus conversion semata-mata untuk generate income. Bila ads problem, saya suruh tak masuk and bisnes goyang. Berbanding bisnes yang fokus branding, ads koyak pun saya tak masuk. Betul. Tapi sebab ads ni impact dia lambat. Jadi orang tak nak. Sebab branding lah. Sebab branding ni impact dia lambat. Okey, faham. Jadi tak ramai orang nak buat. Orang Malaysia ni suka cepat. Sebab tu ramai kena scam. Sebab dia nak cepat. Betul, setuju. Tapi sebenarnya dalam dunia ni tak ada benda yang result dia cepat. Betul lah macam Tuan Bukhari Rio ni kata. Kalau kita kuat dekat branding, kita stop ads pun orang still beli. Betul. Tapi kalau kita fokus fast cash, conversion, tiba-tiba account kena ban ke, ads tak jalan, memang still stop sebab dia tak ada branding. Itu betul. Jadi pilihlah sendiri nak main padang short term ke padang long term. Pada saya mainlah kedua padang sebab bagi SME hari ni pun penting. Betul. Macam Nizam cakap, kadang-kadang kita terlalu mandang esok sedangkan kita tak pasti esok kita hidup ke tak. Nizam cakap itu. Tengok dia tulis kat Facebook. Macam sama dalam bisnes. Kita buat untuk hari ni punya hari ni, ya, tapi dalam masa yang sama jangan meninggalkan esok lusa sebab kita pun tak pasti esok lusa tu macam mana. Betul. So boleh jadi tiba-tiba esok Mak Ju Kembok buat gila, ads kena ban. Takkan sale nak stop. Betul. Kalau kita dah bina branding setahun, ads stop pun ada sale masuk. Macam Tuan Bukhari Rio kata tu. Betul. Itulah reality marketing. Reality marketing ni untuk bisnes dia perlu benda tu konsisten. Macam nak konsisten, kena ada kempen bawa cash, kena ada kempen bina brand. Kedua-duanya kena jalan serentak dan seiring. Okey, faham. So saya rasa kita dah cukup sejam 1 minit. Okey, rasa dah boleh tamatkan ke ataupun boleh, ada lagi apa-apa sepatah dua kata untuk bulan Ogos ni kepada peniaga-peniaga? Tak ada sepatah dua kata pun. Sepatah dua kata adalah kalau anda adalah founder atau pemilik bisnes, anda perlu dapatkan buku 50 idea marketing ni sebab buku ni saya recommend kenapa? Buku ni saya himpunkan, dia ada himpunan strategi-strategi marketing. Case study, kisah benar daripada kejayaan marketing dalam bisnes sebenar. Dan juga tips-tips yang mahal untuk buat marketing yang power supaya kita dapat keluar daripada start. Contoh kalau sekarang bisnes tengah start sales, macam mana kita nak keluar daripada start dan naikkan balik bisnes kita. Dalam ni saya ada senaraikan strategi-strategi, idea-idea dan case study. Pengalaman saya sendiri jual produk, ada yang saya buat untuk klien. Anda boleh dapatkan buku ni, tiru je idea-idea dalam marketing ni dan adjust sesuaikan dengan bisnes masing-masing. Boleh dapatkan buku ni, klik link dekat bawah yang saya letakkan dekat description. Itu saja pesanan akhir. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa komen, korang direct daripada Tuan. Okay, saya dah beli, best sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Ada live testimoni lah. Apa ni? Baca sikit kalau ada live testimoni. Saya dah beli best sangat buku tu. Okay. Mantap. Banyak je. Lepas tu ada lagi Tuan Keith. Saya pegang ads untuk 9 kedai makan. Oh, ini mantap. Mantap, 9 kedai. Tapi tak mustahil. Kedai makan ni ads dia senang sikit berbanding macam e-commerce. E-commerce memang agresif gila lah. Tapi kalau untuk kedai makan ni, satu marketing boleh pegang 10 klien F&B, tak ada masalah. Tapi kalau klien kita kata e-commerce jual tudung, jual apa-apalah kecantikan skincare, senak pegang 9-10 ni. 4 maximum lah sebab saya pernah kerja agensi, saya tahulah. Kalau F&B pegang 9-10 okey. Okay, mantap. Okey. Tahniah Tuan Keith sebab dapat 9 klien. Okay, terima kasih pada Tuan Khairul Syafiq sebab dapatkan buku 50 idea marketing ni. Siapa yang boleh dapatkan, boleh klik link yang saya letakkan dekat description. Banyak idea-idea, betul. Dah beli sangat banyak info. Terima kasih kepada yang dah beli, yang dah dapatkan, yang dapat manfaat. Saya doakan bisnes anda berjaya sebab daripada amalkan bisnes, daripada amalkan ilmu-ilmu yang ada 50 idea marketing ni, saya doakan bisnes anda maju, dapat naikkan sales sekurang-kurangnya 30%. Paling tinggi 500%. Kalau Tuhan bagi lebih-lebihlah dapat. Yang penting dah dapat idea tu kena buat. Yang penting dapat idea buat dan buat dengan konsisten. Jangan dapat idea tak buat, tak jadi kan. Beli 10 buku takkan jadi. Tapi kalau buat tak konsisten pun sama, tak dapat result. Dia macam kita pergi gym. Hari ni kita pergi naik treadmill. Hari ni kurus tak? Tak. Esok kita naik treadmill lagi, esok kurus tak? Tak lagi. Tapi kalau kita hari ni kita masuk treadmill, esok naik treadmill, Khamis angkat berat, Jumaat angkat berat, minggu depan buat lagi, ulang rutin sama. Buat selama setahun. Ada tak perubahan pada badan Mesti kita? Mesti ada punya. Ada. Betul. Itulah dia. Okey, ni ada satu lagi live testimoni. Sebelum kita tamatkan live kita kali ini, Puan Shima bagus buku 50 idea marketing tu. Untuk ada collaboration Secret SOP dan MACD tu pun dah berkali-kali saya apply. Tak habis lagi apply yang tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Puan Shima Arifin. Ya, dalam buku ni
Salah satu strategi marketing saya tekankan adalah strategi marketing dengan collaborate dengan kita punya pesaing. Macam mana kolaborasi JV dengan pesaing ni boleh naikkan sale? Kena baca buku ni. Dalam ni saya ada tunjuk kan case study sebenar macam mana McDonald McDonald berkolaborasi dengan Secret Recipe untuk marketing. Betul. Okay. Itu saja untuk hari ni punya sesi podcast. Kita jumpa dalam episod 4. Topik mungkin kita akan buat strategi marketing untuk jual produk mahal. Contoh produk yang high price, yang harga tinggi. Contoh apa? Kereta, hartanah, service lawyer. Mungkin. Dan mungkin kita ada tetamu jemputan yang pertama untuk podcast Sembang Marketing. Siapa dan apa topik dia, tunggu saya akan announce dalam Facebook minggu depan. Atau 2 minggu lagi. 2 minggu lagi lah. Follow je Facebook saya, set favorite.